Hai, Assalamualaikum, salam kemerdekaan. Selamat datang ke YouTube channel Kak Hanim. Okey, kalau perasan video Kak Hanim hari ni, dia dalam mood gelap-gelap sikit sebab Kak Hanim sajalah nak timbulkan mood-mood seram, gitu. Okey, sebenarnya Kak Hanim nak share pengalaman seram yang pernah Kak Hanim lalui lah. Okey, sebelum ni sebenarnya yang tercetusnya idea Kak Hanim nak share cerita ni sebab baru-baru ni Kak Hanim ada terbaca lah daripada Facebook Osasuke Hikaru. Brother ni ada cerita lah pengalaman seram dia melalui jalan Gua Musang ke Fedak Aring tu. Okey, Kak Hanim ni memang selalulah pakai jalan tu. Sebabnya Kak Hanim ni stay dekat Ipoh, sebab husband kerja dekat Kak Hanim pun kerja kat sini, husband pun kerja dekat sini. Lepas tu sebenarnya husband Kak Hanim pun asalnya Terengganu. Jadi lebih senang lah kami nak balik ke Terengganu kalau lalu jalan Cameron, Gua Musang, Fedak Aring, Tasik dan Tasik Kenyir ni lah. Lepas tu terus sampai ke Terengganu lah. Okey, sebabnya jalan ni jarang orang pakai lah, dan tak, memang confirm tak jam lah. Kalau kami lalu tu memang kalau kami balik waktu-waktu biasa ni memang tak ada orang lah. Yang ada hanya abang-abang lori lah. Lepas tu kalau lah kata perayaan tu adalah jumpa kereta, banyak jugalah, tapi tak adalah sampai 10 berderet-deret, tak ada. Bukan. Masa dulu mula-mula kami lalu guna Jalan Gerik tu. Tapi bila Jalan Gerik tu memang selalu sangat jam. Lepas tu kami tukar pula jalan ikut KL, lepas tu masuk highway lalu Kuantan semua tu kan. Kat situ jauh satu. Pernah tu kat situ pun memang semua tahulah memang akan jam lah kalau musim-musim perayaan ni. Pernah tu kami jam tu sampai 24 jam tak sampai-sampai lagi. Terpaksa pula bermalam dekat Kuantan. Jadi memang praktikal lah bagi kami untuk lalu jalan Fedak Aring tu lah. Okey, ni cerita dia hala kami nak balik ke sini lah, ke Ipoh. Okey, selalunya kalau kami nak lalu daripada Terengganu tu, kampung husband Kak Hanim ni dekat Dungun. Jadi kalau kami lalu pagi, kami start perjalanan kami tu pagi, kira-kira sampai kat situ, kalau sampai dekat area Tasik Kenyir, Fedak Aring tu macam tengah-tengah hari lah. Jadi kami bolehlah berhenti dekat Gua Musang tu untuk makan lah. Selalu kat Gua Musang tu berhenti dekat KFC ke adalah Mary Brown kat situ. Jadi kami ni ada anak. Jadi kalau kat Mary Brown kat Mary Brown tu ada bubur semua kan. Jadi memang kami target berhenti makan tengah hari dekat Gua Musang. Tapi nak dijadikan cerita lah, kami ni tahu sebenarnya kalau lambat sampai dekat area situ jadi malam lah kan. Tapi masa tu kami balik tu musim perayaan. Kalau tak silap Kak Hanim raya tahun 2 tahun lepas Kak Hanim rasa, kalau tak silap Kak Hanim lah, raya 2 tahun lepas. Masa tu kami singgah beraya dekat Kuala Terengganu, rumah kawan kami waktu belajar dululah. Okey, jadi kami ni dah sembang pukul 2 macam tu barulah kami start perjalanan nak ke Gua Musang tu. Di situ kami semayang apa semua dululah, semayang Zuhur semua dulu, baru kami start.
Perjalanan tu okey je lah. Sebab siang lagi kan, lalu Tasik Kenyir semua okey. Lepas tu sampailah ke Gua Musang dalam pukul 5 macam tu. Okey, macam biasalah. Dah berapa jam kan perjalanan, kalau pukul 2, pukul 5 tu dalam 3 jam jugalah. Lepas tu kat situ kami berhentilah. Memang wajib lah berhenti KFC tu sebab budak-budak, anak-anak memang suka KFC pun kan. Okey, jadi kita orang berhentilah. Belilah apa-apa. Tak makan kat dalam KFC pun. Kami bungkus je makan dalam kereta. Tapi yalah, dekat KFC ni bila musim-musim perayaan dekat KFC Gua Musang tu memang banyak lah orang. Jadi kami ada ambil masa jugalah kat situ dengan tukar pampers anak lagi. Lepas tu dekat pukul 6 macam tu jugalah kami start jalan daripada bandar Perkampungan Gua Musang tu, naiklah ke lodging tu. Dalam perjalanan tu okey je. Masa tu awal-awal perjalanan tu adalah jumpa kereta semua, tapi dah sampai dekat area lodging tu dah gelap. Masa tu tak sampai lagi pukul 9 lah, sebab saya Kak Hanim ingat masa turun Cameron tu pukul 9 lebih. Jadi mungkin dekat area lodging tu dalam pukul 8 lah. Area 8 lebih macam tu lah kot. Kak Hanim pun tak ingat lah. Tapi dah gelap sangat lah jalan tu. Okey, kalau pada yang selalu yang pernah jalan lah, kalau perasan dekat area-area lodging nak sampai ke Cameron tu, kat kiri kanan dia tu memang gaung lah. Jalan dia macam tinggi lah, jalan tinggi macam tu, gaung. Bukannya macam ada apa-apa, macam ada tanah ke tepi tu, bukan. Yang dia memang dia buat macam flyover macam tu lah, tinggi, lalu gaung tu kan. Okey, start lalu dekat area lodge, sebelum daripada Gua Musang ke lodging tu dah makin gelap lah. Masa tu ada satu kereta, masa tu dah gelap sangat dah. Tiba kita orang jalan-jalan tu, adalah depan kita orang ni kereta macam kereta kereta apa kereta MPV lah. Okey. Lepas tu kita orang follow lah, sebabnya dia pun taklah slow sangat. Jadi okey lagi lah. Lepas tu follow dia tu dalam setengah jam jugalah kereta kami berdua tu lah. Follow je. Lepas tu sampailah dan dekat lodging tu, dekat lodging nak ke Cameron tu, dan dekat Cameron lah. Memang kiri kanan gelap lah, dan kiri kanan tu gaung. Husband Kak Hani kata tak apalah, kita potonglah dia sebab dah dekat Cameron ni. Kalau dekat betul-betul atas dekat Cameron, dah dekat dengan ujung lodging, dekat dengan Cameron dah. Kat situ ada satu masjid. Kat situ memang selalu kami berhenti jugalah. Kat situ selalunya ada orang jugalah kat situ, area situ. Jadi husband Kak Hanim kata tak apalah, kita potonglah. Macam orang tu pun kereta tu macam dah slow sikit kan. Tapi tahu tak, lepas potong tu kita naik bukit kan. Pada waktu naik bukit tu dia slow, dan kita pun memang tak boleh nak lari laju jugalah, slow juga. Jalan tu pun bukanlah bengkok-bengkok. Kak Hanim ni memang rasa, yelah kan gelap, kita rasa tak sedar hati lah. Kita memang dah rasa seram dah, tapi kita ni senyap je lah duduk tepi kan. Tak naklah cakap apa-apa, bagi takut anak-anak pula nanti kan. Husband ni pula dia jenis macam tak sukalah time-time macam tu nak sebut-sebut kan. Lepas tu, tapi Kak Hanim ni lepas kita potong tu, kita tengok dekat belakang tu terus tak ada kereta tu. Kak Hanim kata, Kak Hanim tengok dekat side mirror, memang tak ada cahaya kan. Kalau kita naik kereta
malam, memang adalah lampu kereta tu kan. Memang tak ada. Nak kata dia berhenti kat tepi jalan ke, mesti kita, sebab tak jauh sangat pun kita bawa jalan pun slow juga kan. Tak ada nampak cahaya pun. Nak kata memang Kak Hanim ni memang terus Kak Hanim senyap. Memang Kak Hanim tak cakap apa-apa lah dengan husband Kak Hanim waktu tu. Memang Kak Hanim tak boleh nak, kalau kita cakap pun orang kata kalau kita lagi tegur benda-benda macam tu, Kak Hanim takut lah kan. Jadi ada benda lain lagi kan. Jadi Kak Hanim ni memang masa tu Kak Hanim baca ayat kursi. Memang selawat apa semua apa yang Kak Hanim ingat masa tu. Memang Kak Hanim baca je senyap seseorang je dekat sebelah. Memang dan masa tu pun kebetulan anak-anak Kak Hanim masa tu pun, yelah kadang-kadang budak ni dalam kereta kan tak terkawal juga kan. Tapi alhamdulillah anak-anak Kak Hanim masa tu senyap je, macam dia orang pun dapat rasa mood mood seram tu. Tapi Kak Hanim senyap je lah. Jalan sampai terus jalan masa tu. Sampailah dah area Simpang Pulai masa tu. Memang dan perjalanan tu sampai dekat puncak dekat area Cameron Highland punya simpang. Kalau kita masuk kiri tu, kita masuk Cameron Highland tu kan. Kat situ tu macam hujan-hujan renyai lah. Hujan sampai Simpang Pulai. Tapi taklah hujan ribut macam tu, dia just renyai-renyai je. Tapi malam lah, memang pukul 9.30 tu kita orang baru area nak turun ke Simpang Pulai. Sampai kat Simpang Pulai tu barulah Kak Hanim tanya dekat husband, tanya pasal kereta tu. Abang tanya, abang perasan tak kereta yang kita potong tadi tu tiba-tiba je tak ada macam tu kan. Lepas tu sebab Kak Hanim ni dia jenis malas nak layan dan malas nak fikir lebih lah. Dia memang mungkinlah kan, kalau dia kata, mungkinlah dia fikir kalau dia Kak Hanim takut, dia pun takut kan, jadi apa lagi kan yang jadi kan kami ni kan. Jadi itulah memang salah kami jugalah sebenarnya, setting time tu lah. Siapa-siapa yang nak lalu jalan tu memang sebenarnya kita kena ready lah. Kalau kami daripada Simpang Pulai ni nak lewat sikit tak apalah, dalam pukul 11 pagi ke kalau bertolak, tak apa. Dah lepas Tasik Kenyir tu siang lagi lah kiranya. Kalau nak daripada Terengganu tu nak ke Simpang Pulai tu, yang itu yang kena bertolak awal sikit lah, supaya kita lalu dekat bahagian dekat area-area yang hutan tu. Dia masih lagi awal lah, masih lagi orang kata ada cahaya matahari lah kan. Lepas balik tu barulah Kak Hanim ada carilah baca-baca dekat orang punya pengalaman kan. Rupanya macam-macam jugalah ada pengalaman orang lalu kat situ. Tapi nak kami terpaksa juga lalu kat situ, sebab itu je lah yang the best choice untuk kami balik. Senang lah jalan tu, tak ramai orang, tapi memang jalan dia adalah yang rosak. Tapi kita tak payahlah bawa laju-laju sangat kan, sebab kita memang well known lah jalan tu memang tak apa nak elok kan. Jadi kita ready je lah, kalau ada lubang-lubang tu kita sempat elak kalau kita tak tak bawa laju sangat. Tapi kalau time tu kena betul-betul kita rancang betul-betul lah. Okay, itu je share cerita pengalaman Kak Hanim. Okay, nanti lain kali Kak Hanim share lagi cerita yang pernah Kak Hanim lalui. Okay, harap semuanya enjoy dan sukalah share daripada Kak Hanim ni. Okay, bye. Assalamualaikum.